Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera. Hai, kita jumpa lagi ya dalam kelas Asas Sains Komputer. Jadi hari ini kita sambung lagi topik kita pada minggu lepas. Kita sambung lagi pada minggu ni iaitu topik masih lagi dalam bab 1. Tapi kita tengok new topik iaitu 1.1.2. Penggunaan teknik leraian dan menentukan langkah secara tertib. Okey, 1.1.2 penggunaan teknik leraian dan menentukan langkah secara tertib. Okey, jadinya minggu lepas kita dah belajar teknik 4 teknik pemikiran computational. Okey, teknik yang pertama adalah teknik leraian, teknik yang kedua adalah teknik pengecaman corak, yang ketiga adalah teknik peniskalaan dan yang keempat adalah teknik pengitlakan. Okey, kita ingat balik, kalau dalam teknik leraian dia memecahkan masalah yang besar kepada masalah yang lebih kecil. Okey, masalah besar kita pecahkan kepada masalah yang lebih kecil. Itu teknik leraian. Kalau teknik yang nombor 2 iaitu teknik pengecaman corak. Okey, masalah yang telah kita pecahkan tu, kita kena mengecam corak yang sama. Okey, cam corak-corak yang sama terhadap masalah yang kita telah pecahkan tu. Okey, ingat keyword dia. Keyword dia apa? Pengecaman corak. Keywordnya apa? Keywordnya kita mengecam masalah yang sama. Kita cam corak yang sama. Okey, kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah teknik peniskalaan. Teknik peniskalaan yang mana kita fokuskan kepada perkara-perkara yang penting dan tinggalkan perkara yang tidak penting. Dalam masalah yang telah kita pecahkan, tengok yang mana penting, kita ambil. Yang mana tak penting, kita buang. Okey, untuk selesaikan masalah tu. Okey, itu teknik yang ketiga. Okey, teknik yang keempat iaitu teknik pengitlakan adalah merupakan teknik di mana penghasilan penghasilan model penyelesaian, di mana penghasilan model penyelesaian ni kita boleh hasilkan sama ada dalam bentuk langkah-langkah, formula, apa lagi? Peraturan. Okey, peraturan ataupun teknik-teknik lah. 4 teknik pemikiran computational. Okey, sekarang kita sambung lagi untuk topik hari ini iaitu topik 1.1.2 iaitu penggunaan teknik leraian dan menentukan langkah secara tertib. Okey, jadinya di sini kita lihat balik ya. Teknik leraian membolehkan kita memahami sesuatu proses kerja yang lebih mudah dan membantu kita memberi penerangan yang lebih jelas kepada orang lain atau menyediakan algoritma yang tepat. Okey? Ingat balik ya, leraian tadi buat apa? Masalah besar kita pecahkan kepada masalah-masalah yang lebih kecil. Okey, sekarang kita tengok contoh dia bagi dalam buku teks ni. Kamu boleh rujuk ya buku teks kamu, muka surat 7. Okey, kamu rujuk buku teks kamu muka surat 7 di mana kita ada penggunaan teknik leraian dekat situ. So kat sini kita tengok contoh. Sebagai contoh, teknik leraian dapat membantu kita memahami aktiviti memberus gigi. Okey, masalah kita adalah masalah memberus gigi. So, itu masalah yang besar. Macam mana nak menyelesaikan masalah memberus gigi? Kita boleh pecahkan kepada beberapa masalah yang lebih kecil dengan berpandukan soalan-soalan yang kita buatlah. Okey, sebagai contoh kat dalam buku ni dia nyatakan dekat sini, kita boleh menggunakan soalan-soalan berikut untuk meleraikan aktiviti ini. Okey, yang pertama dia kata apa? Apakah jenis berus gigi yang digunakan? Apakah jenis ubat gigi yang digunakan? Berapa kalikah gosokan untuk memberus gigi di sebelah kiri dan kanan masing-masing? Berapakah kuat tekanan berus gigi ke atas gigi? Ini adalah contoh cara kita mengecilkan masalah yang besar kepada masalah-masalah yang lebih kecil lah. Ini contoh aktiviti memberus gigi. Okey, sekarang kita lihat tugasan landscape. Okey, tugasan landscape ni. Tugasan landscape ni apa masalah besar dia? Okey, mari kita baca. Andaikan anda ialah seorang juru landscape. Syarikat anda ditugaskan untuk menyiapkan sebuah taman permainan
di sebuah kawasan di luar bandar. Anda dipilih untuk mengkaji dan menganggarkan kos yang diperlukan bagi menyiapkan taman permainan seperti dalam Rajah 1.7. Luas binaan laluan pejalan kaki ialah 800 meter persegi dan anggaran kos bagi pembinaan setiap kemudahan ditunjukkan dalam jadual 1.3. Okey, sekarang ni dia dah bagi dekat kita Rajah 1.7 di mana di situ adalah luas binaan taman permainan. Okey, dia bagi luas binaan taman permainan. Ada gelanggang tenis, ada gelanggang bola keranjang, ada gelanggang badminton. Okey, di mana gelanggang badminton ni ada 2 buah gelanggang. Okey, dan setiap gelanggang ni dia ada ukuran dia. Kalau kita tengok gelanggang tenis ni, panjang dia 36 meter, lebar dia 18 meter. Okey, setiap gelanggang ni, setiap luas binaan taman permainan ni dia nyatakan dia punya ukuran dia. Okey, sekarang kita kena kenal pasti. Mana satu kita punya masalah besar dia? Mana masalah besar? Okey, masalah besar ni cuba kenal pasti kat mana? Ni, di sini. Menganggarkan kos yang diperlukan bagi menyiap taman permainan. Ni kita punya masalah besar kita. Okey, menganggarkan kos. Dia nak kita menganggarkan kos yang diperlukan bagi menyiapkan taman permainan. Okey, jadinya kalau kita lihat pada jadual 1.3, dia dah bagi dekat sini kos untuk 1 meter persegi. Gelanggang tenis 1 meter persegi dia RM120. Okey, bola keranjang 100. Sampailah tanaman rumput ni 140. Dia dah bagi dah kos tapi untuk 1 meter persegi. Jadinya sekarang dia nak kita anggarkan kos untuk siapkan taman permainan. Itu masalah besar dia. Jadi dengan menggunakan teknik leraian, kita boleh menyelesaikan masalah ni dengan lebih ringkas, dengan lebih mudah. Macam mana? Kita kena pecahkan masalah besar kepada masalah-masalah yang lebih kecil. Okey, kita lihat. Dia dah bagi contoh kat kita dekat sini. Tugasan landscape ini akan lebih mudah diselesaikan sekiranya dipecahkan kepada masalah yang lebih kecil. Iaitu, okey, kita pecahkan dia kepada apa? Berapakah kos membina gelanggang tenis? Ni masalah lebih kecil lah. Berapa kos membina gelanggang bola keranjang? Berapakah kos membina gelanggang badminton? Berapakah kos membina laluan pejalan kaki? Okey, dan juga setelah masalah-masalah lebih kecil ini diselesaikan, maka kos untuk menanam rumput akan dapat dikira. Jadi nak kira keseluruhan kos taman permainan, kita nak mudahkan, kita pecahkan. Berapa kos gelanggang tenis, berapa kos gelanggang bola keranjang. Okey, itu yang kita namakan dia sebagai teknik leraian. Di mana masalah besarnya tu apa tadi? Masalah besar dia menganggarkan kos pembinaan taman permainan. Tu masalah besar dia. Kemudian nak selesaikan dia macam mana? Kita pecahkan kepada beberapa bahagian masalah kecil. Sebagai contoh, kita pecahkan kepada kos nak bina gelanggang tenis. Okey. Kemudian kos untuk kita bina gelanggang bola keranjang. Kos kita nak bina gelanggang badminton. Kos untuk membina laluan pejalan kaki. Dan kos untuk tanam rumput. Okey. Jadinya, daripada masalah ni, kita boleh selesaikan berapa kos nak membuat taman permainan. Jadinya, berdasarkan rumus. Okey, rumus untuk kira kos pembinaan, dia dah bagi kat dalam buku ni. Apa dia punya rumus dia? Kos pembinaan sama dengan bilangan binaan darab dengan luas pembinaan darab kos untuk 1 meter persegi. Okey, jadi kita tengok contoh pengiraan dia. Dia dah bagi contoh pengiraan kat bawah ni. Okey, kos pembinaan gelanggang tenis adalah 1. 1 ni datang daripada mana? 1 ni adalah bilangan binaan. Kalau kita lihat, gelanggang tenis ada berapa? Yang warna oranye ni ada 1 sahaja. Jadi 1
darab 648. 648 meter persegi. Mana dapat 648 meter persegi? Ni, kamu nampak tak? Panjang kali lebar. 36 meter didarabkan dengan 18 meter. So, kita akan dapat 648 meter persegi. Darab dengan 120. Mana datang 120 ni? 120 ni kamu boleh rujuk balik jadual 1.3. Di mana kos untuk 1 meter persegi gelanggang tenisnya adalah 120. Okey. So, kita dapatlah kos untuk pembinaan gelanggang tenis sebanyak 77,760. Itu untuk gelanggang tenis. Tapi, kita kena kira juga untuk gelanggang bola keranjang. Okey. Gelanggang badminton. Laluan pejalan kaki. Dan juga kos menanam rumput. Jadi, untuk dapatkan keseluruhan kos pembinaan, kita akan tambahlah kos pembinaan gelanggang tenis, kita campur dengan kos pembinaan gelanggang bola keranjang, campur kos pembinaan gelanggang badminton, kos pembinaan laluan pejalan kaki dan juga kos pembinaan rumput. Maka, selesailah kita punya masalah yang besar tadi dapat diselesaikan dengan lebih mudah sekiranya kita pecahkan masalah besar kepada masalah yang lebih kecil. Okey, untuk hari ini kita bincang hanya berkenaan dengan penggunaan teknik leraian sahaja. Okey, next class nanti baru kita masuk untuk penggunaan pengecaman corak pula. Okey, so kita jumpa lagi untuk next class. Nanti cikgu akan bagi latihan. Jadi, kamu buat latihan tu untuk menentukan tahap penguasaan kamu. Okey? So, sampai sini dulu. Kita jumpa lain kali. Assalamualaikum. Bye.